أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, yang dihormati pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha, bendahari, barisan ahli jawatankuasa, yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak sidang jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang didoakan sentiasa mendapat rahmat Allah, sihat tubuh badan dan dapat melaksanakan ibadat mengikut tuntutan syariat, dan mudah-mudahan kita sentiasa meningkatkan kualiti ibadat kita dan nanti akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sudah pun berada pada bulan Rajab. Sudah 2 Rajab pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah untuk berada di atas muka bumi ini. Mari kita mempersiapkan diri kita sebelum dijemput Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, dia kata menuntut ilmu adalah takwa. Jadi menuntut ilmu itu adalah jalan-jalan untuk mendapat takwa. Jadi kena rajin menuntut ilmu. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Menyampaikan ilmu ni satu tanggungjawab. Ibadat, menjadi ibadat kalau kita buat dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh keikhlasan, niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Ilmu yang kita dengar, yang kita pernah dengar, yang dulu kita pernah dapat tahu, diulang lagi, dia adalah zikir. Ilmu ni zikir. Kalau kita sentiasa ulang-ulang dia. Walaupun kita baru dengar, baru dapat, dah belajar pun, tak payahlah dengar. Ini saya dah belajar dah baru ni. Mengulang ilmu tu zikir. Jadi jangan jemu untuk kita mencari ilmu, mendengar ilmu kerana ia menjadi zikir.
Mencari ilmu adalah jihad. Maknanya kita mencari ilmu ni, duduk dalam majlis-majlis ilmu ni satu jihad. Suatu usaha besar. Dipanggil jihad. Subhanallah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah. Syukurlah Allah beri hidayat kepada kita. Kita boleh solat berjamaah, kemudian kita boleh berada dalam majlis ilmu. Rupanya mencari ilmu ni suatu jihad. Mari kita mencari ilmu. Baik, hari ini saya nak kongsikan ayat surah Al-Mu'minun. Ada beberapa ciri dalam surah Al-Mu'minun ini yang menunjukkan tanda-tanda orang beriman yang cemerlang. Orang mukmin yang cemerlang. Allah beri garis pandunya. Ada 6 cirinya. Ada 9 ayatnya. Daripada 9 ayat tu ada 6 ciri utama orang mukmin yang cemerlang. Mari kita sama-sama tengok. Saya nak bacakan ayat surah Al-Mu'minun ni sampai ayat 9. Nanti kita lihat di mana kita boleh kongsikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ayat 1 sampai 11 surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini 3 ayat awal. Kita lihat kita sempat di mana untuk malam ini. Mudah-mudahan kita ada peluang untuk mendapat sedikit perkongsian yang akan memberi kita panduan dalam kehidupan kita. Baik. Qad aflahal mu'minun. Cemerlanglah orang-orang mukmin itu. Maknanya orang mukmin yang cemerlang. Dia bukan sekadar berjaya. Berjaya dengan cemerlang berbeza. Kalau berjaya ni, sebab itu kita dengar azan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sebenarnya dia bukan sekadar mengajak kita untuk menuju kejayaan, tapi sebenarnya mengajak kita untuk jadi cemerlang. Berjaya dengan cemerlang berbeza. Kalau markah berjaya ni 40 markah dapat dah E kalau SPM.
grade E, lulus. Malahan kalau subjek-subjek tertentu 18 pun dah dapat E dah. Mat tambah contoh. 18 markah dah dapat grade E. E ni lulus lah kalau peringkat SPM. Tapi kalau peringkat rendah dia tak lulus lah, gagal. Kalau nak lulus sekadar 40 markah. Atau ikutlah berapa kota terendah untuk subjek-subjek tertentu pada tahun tersebut. Mungkin 18, mungkin 20, mungkin 25 dah boleh dapat E. Itu berjaya namanya. Bila dapat E, berjaya. Tapi kalau cemerlang, A+. 95 ke atas. A+. Kita nak A+ ke nak 18? Kalau bagi pilihan, kita naklah A+, 95 tu. Jadi kalau nak dapat 95% A+, kita sebagai seorang mukmin mesti lihat ciri ni, baru dapat. Kalau tidak, setakat semayang, setakat puasa, haji, umrah, buat baik, itu dapatlah 40 markah ataupun 45, 50, 60. Dapatlah C plus atau C. Tapi kita nak apa? Nak yang A minus ataupun A plus. Markahnya kalau A plus 95 ke atas. So Allah bagi kita suatu panduan. Qad aflahal mu'minun. Orang mukmin yang cemerlang. Bukan setakat berjaya tu, cemerlang. Nak cemerlang mesti ada ciri ini. Okey. Yang pertama, kita nak ceritakan mukmin ini. Siapakah mukmin? Mukmin yang memiliki kecemerlangan ini. Menurut pendapat setengah ahli tafsir, mukmin adalah orang yang apabila disebut nama Allah, gementar hatinya. Itu orang mukmin. Sudah ada ciri mukmin. Kalau tidak, dia Muslim dia. Sebut nama Allah, rasa gentar. Dibacakan ayat-ayat Allah, meningkat iman. Ayat dia surah Al-Anfal ayat 2. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Ini nak gambarkan orang mukmin. Siapa mukmin? Kita ni mukmin ke tidak? Kita masuk tak kumpulan mukmin? Apa dia punya indikator, petunjuknya orang mukmin itu? Allah kata innamal mu'minuna, adapun orang mukmin itu bagaimana? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut kepadanya nama Allah, tentang Allah, wajilat qulubuhum, gementar hati dia. Kita rasa gementar tak bila sebut nama Allah? Kalau rasa gementar, itu mukmin. Kalau tak rasa gementar, belum mukmin. Maknanya Muslim sudah, tapi mukmin belum capai. Sebut nama Allah, tak rasa apa-apa. Allah kata dah, orang mukmin ini innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sebut nama Allah, gementar hati dia.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, iaitu Al-Quran, bertambah iman. Subhanallah. Kita ni bila dibacakan ayat-ayat Allah ni, bertambah tak iman kita? Ini dipanggil indikator orang beriman, orang mukmin. Dia berbeza mukmin dengan muslim. Muslim, syahadah, muslim lah dia. Tapi sembahyang tak, puasa tidak, ataupun tak melakukan apa perintah Allah, tak rasa nikmat beribadat, itu muslim. Orang mukmin ini bila dia sebut nama Allah, rasa gentar hati dia. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah lah dia hanya bertawakal. Hanya diletakkan tawakalnya, penyerahannya kepada Allah semata-mata. Ini orang mukmin. Itulah yang Allah kata qad aflahal mu'minun. Maka cemerlanglah orang mukmin itu. Siapa orang mukmin tu? Tadi, ayat ni tadi. Itulah orang mukmin. Jadi orang mukmin ini dia cemerlang. Bagaimana kita nak menyukat, nak menimbang, nak mengukur kecemerlangan seseorang mukmin itu? Dalam ayat yang kedua Allah kata alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri pertama, orang yang cemerlang, orang yang gemilang, orang yang terbilang, mukmin yang cemerlang, ciri pertama dia, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang dalam sembahyangnya khusyuk. Dalam sembahyangnya khusyuk. Kita ni khusyuk tak sembahyang? Mari kita lihat kayu ukur khusyuk. Dia ada kayu ukurnya, nak menimbang, nak menilai kekhusyukan seseorang dalam solat. Kita lah, kita ni setakat mana khusyuk kita? Khusyuk kita tu 90%, 80%, 70% atau 30%, ataupun hanya berapa persen saja. Diukur. Okey, yang menilai Allah, tapi ada kayu ukurnya untuk kita muhasabah diri. Jadi dia kata ciri pertama orang yang cemerlang, orang yang beriman, orang mukmin yang cemerlang, ciri pertamanya dalam dia mengerjakan solat, solatnya khusyuk. Mereka yang khusyuk dalam sembahyang. Macam mana nak khusyuk dalam sembahyang ya? Baik, Ibnu Katsir mengatakan ada beberapa pendapat ulama tentang makna khusyuk. Yang pertama Ibnu Abbas, dia mengatakan khusyuk ini ialah tenang. Tenang dan merendah diri. Kalau semayang kita tenang dan kita sadar diri kita rendahkan diri kita kepada Allah. Itulah namanya khusyuk. Sebahagian pendapat ulama tentang khusyuk tu, maknanya dia tenang, dia rendah diri, kata Ibnu Abbas. Kita semayang ni tenang tak? Allahu Akbar. Sejauh mana kita rasa tenang? Sejauh mana kita merasa ketenangan dalam solat itu? Dan sejauh mana kita merendahkan diri kepada Allah bila kita solat? Kadang-kadang dalam solat pun kita tak rendah diri. Dalam solat itu padahal kita dah solat tu, tapi dalam solat tu kadang-kadang
rendah diri itu tidak ada dalam diri kita. Padahal kita nak sujud kepada Allah. Ini kita nilai untuk diri kita masing-masing. Kata Hasan Al-Basri dan Qatadah, yang dikatakan khusyuk itu ialah orang-orang yang takut. Khusyuk ni orang yang takut. Sebab itu kalau kita lihat contoh yang biasa kita dengar, Saidina Abu Bakar. Biasa kita dengar Saidina Abu Bakar, kisah dia, sebelum solat muka dah pucat. Muka ni kalau toreh tak keluar darah, pucat. Sebab apa pucat? Dikatakan dalam riwayat, sahabat-sahabatnya bertanya, kenapa kamu wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa dengan kamu muka kamu pucat, lepas sembahyang kamu masih lagi tidak bergerak di tempat duduk kamu, kenapa? Apa gerangan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku bimbang kalau solatku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini takut. Takut. Maknanya sembahyang ini suatu perbuatan yang akan mendatangkan rasa dalam hati kita. Kata Qatadah dan Hasan Al-Basri, rasa takut. Bila semayang tu dah rasa takut dah. Kalau kita semayang ni tak rasa takut lagi, something wrong somewhere lah. Kan? Kalau anak-anak kita di asrama, di sekolah, mungkin dia masih di peringkat proses pembinaan. Kalau masih nak solat ni, mencucuk kawan-kawan lagi. Dah masuk soft dah, tapi tangan cucuk lagi, main lagi, bergurau lagi, suka-suka lagi, ketawa-ketawa lagi. Itu anak-anak yang dalam proses pembinaan. Kita ni bagaimana? Ada rasa takut setakat mana, sebesar mana bila kita semayang tu, kita rasa takut kepada Allah. Ini yang nak dikatakan oleh sebahagian ulama khusyuk. Khusyuk itu apa? Rasa takut. Ya Allah, Abu Bakar tu dia lepas semayang, dia duduk lagi tempat tempat semayang tu tak bergerak. Semayang subuh, tak bangun, tak bergerak sampai tengah hari, sampai duha. Sahabat-sahabat tanya, kenapa? Takut kalau Allah tidak menerima ibadatnya. Sampai macam tu. Allah Akbar, subhanallah. Hebatnya orang takutnya. Yang inilah orang yang berjaya. Kalau kita ada rasa macam tu, itu di antara ciri dia. Kemudian kata Ibnu Muqatil. Muqatil mengatakan khusyuk itu orang yang rendah hatinya atau tawaduk. Orang yang khusyuk ini orang yang tawaduk, orang yang rendah hatinya. Bila nak semayang ni kita dah bagi tumpuan sepenuhnya kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berlumba-lumba untuk mencari kebaikan, berlumba-lumba untuk memastikan kualiti solat yang paling tinggi. Ini orang yang memahami apa itu khusyuk. Dia nak dapatkan redha Allah, nak dapat rahmat Allah, nak dapatkan apa pandangan Allah, maka dapat khusyuk. Okey, kata Mujahid, khusyuk ini ialah menundukkan pandangan dan merendahkan suara. Bila sembahyang, merendahkan pandangan. Sebab itu sunat dalam mazhab fiqh Asy-Syafi'i, bila sembahyang pandangan kita tumpu kepada tempat sujud. Pandangan kita tumpu kepada tempat sujud, bukan kita tengok ke atas, tengok ke kiri, tengok ke kanan. Kan? Mata kita tumpu pada tempat sujud. Untuk dapat khusyuk, kita tidak diganggu oleh persekitaran dalam sembahyang. Sampai macam tu. Ini antara ciri untuk dapat khusyuk. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu,
Khusyuk itu ialah tidak menoleh ke kanan dan tidak menoleh pula ke kiri. Kita tak menoleh ke kiri ke kanan kan, tapi ekor mata kita ni kadang-kadang dia bergerak-gerak untuk melihat. Sa'id bin Jubair kata khusyuk itu seseorang tidak mengetahui siapa orang di sebelah kanan dan kirinya. Ia tidak menoleh kerana demikian khusyuknya menghadap Allah Azza wa Jalla. Makna tak tahu siapa sebelah kiri, siapa sebelah kanan. Sampai macam tu. Ini khusyuk. Kita ni sampai satu baris hujung pun kita kenal. Dan okeylah, kenal tu bagus, bukan salah. Tapi dalam konteks khusyuk, sebelah kiri, sebelah kanan pun dia tak tahu siapa. Menunjukkan tumpuannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, subhanallah. Mari kita berusaha sama-sama ibu-ibu ayah-ayah. Amru bin Dinar berkata, ia adalah ketenangan dan keindahan gerakan. Keindahan keadaan atau gerakan. Ini khusyuk. Maknanya melaksanakan perlakuan-perlakuan dalam solat itu dengan penuh tenang dan dengan penuh rasa pergerakan yang sangat teratur. Tidak kelang kabut, tidak kita tergesa-gesa. Ada sebahagian orang kan semayangnya tergesa-gesa. Semayang Isyak berapa minit untuk selesai 4 rakaat? 10 minit contohnya. Dia boleh siap dalam tempoh 1.5 minit. Kan cerita orang semayang tarawih 20 rakaat boleh siap dalam berapa minit? Berapa minit tu? Kan ada viral dulu. Orang semayang tarawih 21 rakaat boleh siap dalam masa 7 minit. Subhanallah. Memang very express. Kita tak tahulah bagaimana bacaannya tu. Mungkin kita tak tahu, kita tak boleh mengukur. Kita tak ada ilmu dia. Dia mungkin ada ilmu bacaan pantas. Wallahu alam. Tapi logik akal kita 20 rakaat 7 minit impossible. Logik akal kita lah. Tapi mungkinlah ada kaedah-kaedah tertentu. Wallahu alam, kita tidak hukum. Kita pun tidak tahu. Tapi kita punya logik akal, kalau kita semayang secara sederhana, tidak tergesa-gesa, tidak gopoh-gapah, solat Isyak 10 minit, 4 rakaat. Atau yang lebih cepat sikit, 8 minit untuk 4 rakaat. Tiba-tiba dia semayang 1.5 minit. Atau 2 minit untuk 8 rakaat. Ini tergesa-gesa. Mungkin terlampau laju dia baca Fatihah, memang senapas lah agaknya. Bukan Fatihah saja senapas. Fatihah plus dengan surah pun senapas je. Agaknya lah. Lepas tu pergerakannya. Masya Allah. Sunatnya apa? Bila kita rukuk, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. 3 kali sunatnya. Dapat tak 3 kali itu dalam beberapa saat? Mungkin dia baca dalam 1 saat je. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Mungkin 1 saat. Subhanallah. Ini kita nak kata khusyuk. Sembahyang ni kita nak khusyuk, barulah dia boleh menggambarkan ciri-ciri kecemerlangan sebagai seorang mukmin. Kalau sembahyang itu tergesa-gesa, tak nampak khusyuk dia. Adapun Ibnu Sirin, seorang tabi'in, Ibnu Sirin menafsirkan khusyuk itu kamu tidak mengangkat pandanganmu dari tempat sujudmu. Tadi Ibnu Sirin kata maksud khusyuk itu ialah tumpuan mata dia kepada tempat sujudnya, tidak melilau. Bahasa kita, tidak melilau dia punya matanya itu, kiri kanan ekor mata pun tidak, tumpu sepenuhnya kepada tempat sujud itu untuk mendapatkan apa? Khusyuk.
supaya hatinya tidak berbelah bagi, hatinya tidak diganggu oleh persekitaran, hanya tumpuannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Atha ni seorang lagi tabi'in, kamu tidak bermain-main dengan anggota tubuhmu dalam solat. Dan ada pula yang menyatakan khusyuk dalam solat ialah memfokuskan, memperhatikan urusan solat dan berpaling daripada urusan di luar solat, menghayati makna bacaan zikir yang diucapkan oleh lisan. Kata Imam Atha, iaitu tidak bermain-main dengan anggota tubuh dalam solat. Mana anggota tubuh yang kita main-main? Dalam riwayat ada orang pegang janggut masa solat, mengusap-ngusap janggutnya. Janggut dia panjang, dia usap janggutnya, dia usap janggutnya dalam solat. Mengusap janggut itu adalah perkara yang dikatakan bermain-main dengan anggota tubuhnya. Ada orang main bunyikan dia punya jari jemarinya. Dan banyaklah yang dikatakan kita bermain-main dengan anggota tubuh kita semasa kita sedang bersolat. Itu maknanya kalau kita buat begitu, kita hilang khusyuk. Maksud Imam Atha tadi dia kata, nak dapat khusyuk ataupun khusyuk itu apa? Tidak bermain-main dengan anggota tubuh sewaktu solat. Dalam definisi yang lain kata Imam Atha ialah dia hilangkan urusan di luar solat semasa solat. Urusan di luar solat ketepikan, langsung dia hilangkan. Tumpuannya sepenuh kepada solat. Inilah khusyuk. Payah kita nak dapat tu. Kan? Kita ni macam mana nak dapat khusyuk dalam solat ni kalau dalam definisi ni? Urusan luar solat ni kadang-kadang mengganggu kita. Hujan. Kan? Bila hujan ni, apa menyebabkan kita? Apa menyebabkan hati kita beralih? Kadang-kadang motor kita basah. Terfikir sudah basah dah motor. Kan? Basah dah motor. Maknanya urusan luar solat tu. Bila kita solat, kata Imam Atha, urusan luar solat hilang. Tapi kita waktu solat itulah urusan luar solat nak datang. Ada orang buat gurauan kunci hilang. Nak cari kunci hilang, solat 2 rakaat. Bila angkat solat je, teringat dah kunci kat sini. Itu contohnya. Ini ada tak khusyuk? Ada tak khusyuk? Yang ini dikatakan Imam Atha, urusan dunia ni hilang seketika. Sebab itu dia katakan dalam beberapa riwayat, bila sembahyang ini seperti hening. Kalau sahabat-sahabat sembahyang ni seperti hening. Apa hening ni? Sangat senyap. Kalau jatuh cicak pun kedengaran bunyinya. Begitu. Nyamuk gigit pun tak peduli. Lalat hinggap di hidung pun kita tak peduli. Mengeluarkan seluruhnya yang urusan luar solat itu. Kita dapat ke tidak agaknya begitu? Kan? Lalat hinggap atas hidung kita. Allahu Akbar, kejap lalat pun sampai. Lagi yang pertama kali kita diam-diam lagi. Tapi dia berjalan atas hidung kita tu. Kan? Bila berjalan atas hidung kita tu, kita rasa macam gangguan tu. Kali pertama kita halau begitulah. Kan? Supaya lalat tu terbang, tidak ganggu solat kita. Kita nak solat yang khusyuk ni, hinggap lagi. Lalat mana reti bahasa? Kan? Hinggap lagi. Hinggap kali ketiga, adalah perasaan tu, natang tu lalat ni. Kan? Maknanya kita khusyuk solat itu tidak sepenuhnya lagi. Sehingga kalau sahabat tengok nyamuk gigit, tidak dipedulikan.
Kerana apa? Tumpuan sepenuh. Saidina Umar ditikam dengan lembing sewaktu solat. Allahu Akbar. Lembing tertusuk ke dalam badan. Lembing. Bukan nyamuk gigit. Lembing tertusuk ke dalam badan. Ditusuk dengan sebatang lembing yang tajam ke dalam badan. Sembahyang terus sampai habis. Darah dah bercucuran. Siap sembahyang, sahabat nak cabut. Bila cabut, rasa sakit yang amat sangat. Tadi waktu solat tak rasa sangat. Sebab apa? Khusyuknya tumpuan kepada solat lillahi ta'ala. Sampaikan tertusuk itu pun tak rasa. Allah Akbar, hebatnya makam khusyuk para sahabat ni. Kan? Bila selesai nak cabut, sakit. Jangan cabut. Sayyidina Umar kata sakit sangat. Bila dah selesai solat. Jadi Sayyidina Umar kata apa dalam riwayatnya? Benarkan, izinkan aku untuk solat. Bila aku solat, cabut. Solatlah Sayyidina Umar 2 rakaat. Masa dia angkat takbir solat, baru sahabat cabut. Maknanya cabut waktu solat. Macam tu. Betapa khusyuknya sembahyang itu. Sehingga kan urusan di luar solat hilang. Kalau kita bayang, Allah, tertusuk lembing ni dalam badan ni. Kita digigit nyamuk saja. Atau dihinggapi oleh seekor lalat saja. Kita sudah tidak boleh memberi tumpuan. Ini kita nak khusyuk. Sebab itu dikatakan orang mukmin yang cemerlang, kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sebegitu tingginya khashi'un itu. Khusyuk tu itulah tinggi. Benarlah nilai orang yang cemerlang itu bila solatnya sangat khusyuk sehingga begitu tinggi nilai dia. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita ni, mari kita muhasabah diri. Sejauh mana kita ni khusyuk. Kalau nak cemerlang, kita kena khusyuk solat. Dapat cemerlang. Tapi nak khusyuk itu bagaimana? Inilah yang kita kena usahakan. Menurut Imam Al-Ghazali, balik pada Imam Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Cara nak dapat khusyuk dalam solat ni, ada beberapa perkara, ada beberapa elemen yang akan mendorong kita supaya khusyuk dalam solat. Tadi perbincangan tentang makna khusyuk. Kita nak khusyuk tu sebab khusyuk itulah sebagai indikator kepada kecemerlangan seseorang mukmin. Jadi macam mana nak dapat khusyuk? Nak dapat khusyuk tu macam mana? Khusyuk dah faham dah. Kita dah faham dah khusyuk tadi. Ada beberapa pandangan para sahabat, para tabi'in, para ulama tentang apa itu khusyuk. Jadi bagaimana nak dapat khusyuk? Nak dapat khusyuk tu macam mana? Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dia ada beberapa ciri khusyuk ni. Antaranya menurut Imam Ghazali dia ada 7 cara untuk kita khusyuk. 7 elemen untuk kita jadi khusyuk. Dalam kitab fiqh yang kita bincang ada 7 perkara untuk mendapatkan khusyuk itu. Baik, kita lihat. Yang pertama kata Imam Ghazali, cara nak dapat khusyuk ni, nombor 1, hudur al-qalb. Hudur al-qalb. Apa itu hudur al-qalb? Hati dia hadir dalam semayang, bukan jasad hadir. Kita hadir dalam semayang tu apa? Jasad ke hati kita? Kadang-kadang hati kita tak hadir dalam solat tu. Allahu Akbar.
Hati kita di mana waktu tu? Wallahu a'lam, macam-macam pikiran kita. Waktu Allahu Akbar itu datang pelbagai perkara di luar solat duduk dalam hati kita. Berfikirlah dalam hati kita itu tentang perkara-perkara luar solat tadi tu. Menyebabkan hati kita absent dalam solat. Jasad dia solat. Kata Imam Ghazali, hudur al-qalb. Hadir hati. Hati tu hadir. Yang kita semayang ni, cuba kita nilai. Jasad ke hati yang hadir? Allah, buat susah juga ya. Susah ni. Tapi kalau kita nak cemerlang, inilah jalan dia. Kalau kita nak jadi mukmin yang cemerlang, qad aflahal mukminun. Salah satu dia punya cirinya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nak dapat khusyuk itu bagaimana? Hudur al-qalb. Hati hadir. Jasad dan hati hadir bersama-sama dalam solat itu. Jadi kita kena usaha. Kena usaha pujuk hati kita supaya hadir dalam solat tu. Macam mana nak hadirkan hati ni? Kita buang. Tadi kita dah sebut dah. Buang perkara-perkara yang di luar ataupun perkara-perkara duniawi dalam kehidupan kita. Kena stop. Allahu Akbar, yang duniawi ni letak di tepi. Tapi nak buat tidak semudahnya lah, kan? Kita semualah. Ibu-ibu, ayah-ayah mungkin boleh buat. Kita boleh buat, tapi kita usahalah, usaha dan usaha. Yang kedua dia kata tafahum. Kata Imam Ghazali, nak dapat khusyuk ni, yang kedua cara dia kena tafahum. Tafahum ni apa makna dia? Faham. Memahami. Memahami isi kandungan yang dibaca dalam solat. Kalau kita dapat tafahum, kita khusyuk. Sebab itu kita tengok imam-imam yang baca, imam Masjidil Haram atau mana-mana imam yang hebat, bila dia baca, memang dia menangis. Sebab apa menangis? Bila baca ayat-ayat yang menyatakan tentang dahsyatnya api neraka, rasa takut dalam hati, menangis teresak-esak. Bila cerita tentang keimanan, bagaimana tahap keimanan, dia rasa macam dia tak capai tahap tu, dia menangis teresak-esak. Sebab apa? Dia faham. Kalau kita faham, khusyuk tu datang. Tapi kalau kita tak faham, khusyuk tu jauh sikit daripada kita. Kalau tak dapat faham semua Al-Quran yang dibaca oleh imam, sekurang-kurangnya faham isi kandungan Al-Fatihah. Dalam kandungan Fatihah tu memang telah merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan. Ada di sana fiqh, ada di sana aqidah, ada di sana tasawuf, ada di sana akhlak dalam Fatihah itu sendiri. Kalau kita faham isi kandungan yang dibaca oleh imam-imam tentang bacaan Al-Fatihah itu, bukan kita menterjemahkan dalam hati kita, kita faham. Maka bila kita faham itu, meningkatkan tahap kekhusyuan kita. Sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita faham apa itu iyyaka na'budu. Kita faham wa iyyaka nasta'in. Kita faham itu. Hanya pada Allah, hanya padamu ya Allah, hanya padamu ya Allah kami menyembah. Kerana tidak ada sembahan yang lain, kami hanya sembahmu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalau kita boleh faham macam tu, kita mendengar bacaan-bacaan itu, maka datanglah khusyuk. Sebab faham. Imam Ghazali kata apa?
Yang kedua, nak khusyuk ni dia kena faham. Kena faham. Allahu Akbar. Kita menyebut Allahu Akbar itu sendiri, kalau kita faham apa itu Allahu Akbar, hati kita akan rasa, ya Allah, hebatnya Allah. Begitulah kalau kita nak. Baru kita dapat solat yang khusyuk. Kemudian baru jadi orang mukmin yang cemerlang. Setakat itu baru 2, dia ada 6. Nampaknya kita tangguhkan dulu. Ada kesempatan yang lain kita akan sembang-sembang santai, sembang berkongsi-kongsi, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Yang baik hak Allah secara mutlak, yang silap yang lemah saya mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.